Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu subhanahu wa ta'ala ala asma'il husna wa sifatil ulya wa ni'amihi allati la ta'uddu wa la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa fahamna Sulaiman كلًا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم حكمة والعقل وحسن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita dalam ibadah, dalam taat kepada Allah. Alhamdulillah, hada fadlullah. Ini suatu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita panjang umur di dalam ketaatan, dalam ibadah, dan kita dapat melaksanakan ibadah fadilat besar, fadilat insya-Allah itu sembahyang subuh berjemaah. Alhamdulillah. Pada pagi ini kita sambung lagi kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asil batinah. Itu pada muka surat 185 itu pada kitab Al-Bani. Itu pada kata al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asil batinah. Iaitu bab bermula bab yang keempat pada menyatakan segala maksiat yang batin, yakni maksiat yang di dalam hati. Kita baru selesai berkaitan dengan bab yang ketiga, al-babu tsalitsu fi ijtinabil ma'asi zahirat. Itu bab yang ketiga pada menyatakan menjauhi maksiat zahir. Kita dah selesai dah. Jadi Syekh Abdul Samad Falimbani ini dia buat mari satu pula, iaitu al-babur rabi'u fi ijtinabil ma'asil batinah. Itu bab yang keempat pada menyatakan, pada menerangkan fil al-ma'asil batinah, itu pada menerangkan menjauhi maksiat batin. Fi bayani fil bayani, maknanya pada menyata. Sebab fi itu orang panggil maknanya pada dah, tapi mari mana menyatakan. Jadi kita boleh takdir fi bayani jitina bil ma'asi. Sebab al-babu tu dalam bahasa Arab panggil mubtada, maka mubtada tu dia rafa' dengan ibtidaiyah, iaitu baca al-babu. Tak boleh baca al-babi, al-baba, tak boleh. Kena baca al-babu. Sebab alif di hadapan itu merafakkan bab di belakang, yakni dirafak ni ijtibah. Itu dalam bahasa Arab. Jadi Syekh Abdul Samad Falimbani dia menerangkan, dibuat mari pula bab pada menyatakan segala maksiat batin. Seperti mana dalam kitab Jam'ul Jawami' al-Musannifat yang kita baca pada malam Jumaat tu, pada menerang juga berkaitan dengan itu menjauhi maksiat batin. Cuma berlainan, iaitu pengarang kitab itu. Ketahui olehmu, hei saudaraku yang menuntut akan negeri akhirat, bahawa murad dengan maksiat yang batin itu iaitu segala perangai yang kejahatan dan sifat yang kecelaan, iaitu amat banyak, tetapi disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Arba'i fi Usuluddin, 10 perkara
Jadi kata Syekh Abdul Samad Panimbani, dia nakal daripada kitab Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah. Iaitu dia ambil yang mana dia kata ketahui olehmu, ketahui olehmu, yakni orang-orang yang nak menjalan hati ke haratillah, orang yang salim, orang yang nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Iaitu kamu tuntut, yang kamu nak tuntut negeri akhirat, yang mana negeri akhirat ini adalah negeri yang sebaik-baiknya. Maka bermurak dengan maksiat yang batin itu. Apa maksiat batin itu? Iaitu segala perangai yang jahat, sifat yang kecelaan. Sebab itulah Imam Ghazali disebut dalam kitab Arba'in fi Usuluddin pada menerangkan iaitu maksiat batin. Sebab maksiat batin ni dia berbeza dengan maksiat zahir. Maksiat zahir jelas kadang-kadang orang nampak awak ni buat perbuatan haram, awak ni perbuatan haram, awak pergi situ orang nampak awak buat gini. Tapi maksiat batin ni, maksiat yang dalam hati ni, kadang-kadang manusia tak nampak sebab dia tersembunyi. Inilah yang disebut Rasulullah sebagai akhafu ala ummati, yang aku takut di atas umatku tu, iaitu dabidin naml, iaitu langkahan semut yang hitam. Maksudnya aku takut sangat kepada umatku ni yang mana lebih halus daripada langkahan semut, yang semut halus yang hitam tu. Semut hitam tu kita nampak dia berjalan gimari. Kita tak nampak langkah dia, tapi kita nampak dia duduk gerak saja. Maka itulah bandingan. Bila sahabat tanya Rasulullah, apa itu Rasulullah? Rasulullah kata syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Iaitu berkaitan dengan penyakit hati itu, riya, ujub, banyak dia akan sebut di bawah tu. Jadi sebab itulah Allah menerangkan Al-Quran dalam surah iaitu Asy-Syams, iaitu qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man, sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikannya, yakni menyuci jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah iaitu sesungguhnya khaba, telah rugi juga, telah rugi orang yang mengotorkan jiwanya. Tu. Lalu Allah menyatakan surah Sabbih isma rabbil a'la, qad aflaha man tazakkaha wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Qad sesungguhnya telah berjaya orang yang menyucikan jiwanya. Banyak Allah Ta'ala sebut qad aflah. Qad, lafaz qa tu maknanya sungguh. Sungguh qad aflah. Bila qad masuk fi'il madhi, dia menunjukkan sungguh. Kalau qad masuk dalam fi'il mudhari', maka menunjukkan terkadang. Tapi dalam ayat ini Allah memberi suatu penegasan qad aflaha. Tak cukup qad lagi, Allah buat mari pula aflaha. Allah Ta'ala dah sebut qad falaha, dah sebut Allah sebut qad aflaha. Itu menunjukkan aflaha itu berjaya sungguh. Kalau Allah Ta'ala sebut aflaha man tazakka, madaidah. Tapi Allah sebut lagi, letak qad di hadapan. Macam kita selalu sebut pitu. Pitu, orang tu dia buka sikit, orang panggil fataha. Dia buka sikit je pintu dia, orang panggil fataha, telah buka ia sikit. Tapi bila dia buka dua-dua pintu dia, pintu tikar dia tu dia buka dua-dua, panggil aflaha. Iaitu aftaha. Aftaha maknanya telah sangat membuka ia. Mana dia buka sungguh, tidak buka sebelah saja. Kalau dia buka sebelah, orang panggil fataha, itu fi'il madhi. Tapi bila dia buka tikar dia ni, habis dia buka, pintu besar dia pun dia buka, orang panggil aflah, iaitu aftaha, telah buka. Tu kalau kita
kita bahas tumbuk orang misal kata, na'udzubillah, bahas orang misal kata, maka bahas sikit saja, panggil daraba, pukul, pukul. Tapi bila tumbuk sampai bekok mata, sampai bekok mata, jalan pun tak stabil, tu habis bekok muka ni, gigi patah habis, orang panggil adrib, iaitu adribu, iaitu telah bersangatan pukul ia, gitu. Itu perbezaan. Jadi Allah ni, Allah Azza wa Jalla disebut dalam Al-Quran, qad aflaha man tazakka, maka sesungguhnya telah berjaya sungguh. Ibarat kalau kita nak terjemah, berjaya sungguh orang yang menyucikan jiwanya. Fazakara asma rabbih fasalla, lalu dia menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bila menyuci jiwa tak cukup saja, kena sebut pula nama Allah yang kita telah sebut dah sebelum ni, iaitu bila kita sudah buang sifat-sifat menyuci jiwa ni, kita basuh beledi, kita nak letak pakaian pula. Bila nak letak pakaian itulah dikatakan sebagai wa dzakara asma rabbih, iaitu kamu menyebut akan Allah. Hati kita ni disebut dalam kitab kita baca itu, iaitu Baitullah, rumah Allah. Maka kita buang sifat-sifat yang tak baik, maka diisi sifat-sifat yang baik. Maka sifat itulah dikatakan wa dzakara asma rabbih fasalla, maka hendaklah kamu menyebut Tuhan kamu, fasalla, dan maka kamu sembahyang. Bila sebut, kena jagalah hak sembahyang tu, sebab sembahyang tu iaitu nisbah mula-mula ibadah akan dihisab di dalam alam barzah, alam kubur, tentang sembahyang. Sudah ditanya ma rabbuka, ma ikhwanuka, ma dinuka, lalu ditanya tentang sembahyang. Itu hak yang kedua. Sebab tu Allah sebut fasalla, maka hendaklah kamu sembahyang, kerana sembahyang juga dapat menyucikan jiwa dia. Lalu Allah menyatakan iaitu qad aflaha man tazakka, iaitu bahkan mereka itu sirunal hayatid dunya, mereka ini memilih, orang kafir, orang munafik, orang yang asi ni, mereka ni pilih iaitu kehidupan dunia berbanding dengan akhirat. Lalu Allah sebut di belakang wal akhiratu khairun wa abqa, dan negeri akhirat itu khairun, baik sangat, iaitu sangat baik, wa abqa, lagi kekal. Tengok Allah sebut di belakang tu wa abqa. Jadi dalam ayat itu para ulama membahas berkaitan dengan penyucian jiwa ini. Allah menunjukkan bahawasanya itu suatu tegasan daripada Allah supaya manusia ini segera memperubat, iaitu penyakit-penyakit batin, iaitu penyakit hati ini yang sangat bahaya. Itu yang disebut oleh para ulama, kerana penyakit ini dia mengganggu seseorang itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sembahyang dia akan ganggu, sebab penyakit hati ini memang payah, tapi bila seorang tu bermujahadah nak buang, Allah Taala akan beri pertolongan. Tu kalau Allah beri pertolongan kepada iaitu bala tentera Islam ketika berada di medan perang dalam berjuang dengan Allah, maka hati manusia ni milik Allah. Allah Taala kata hak milik aku. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum alfin minal malaikati murdifin. Iaitu ketika kamu memohon akan Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, Allah memperkenankan doa kamu, yang mana Allah iaitu anni mumiddukum, Allah menghantar, mengiring bala tentera alfin, iaitu 1000 bala tentera daripada malaikat yang berturut-turut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan iaitu kalaulah para tentera di medan perang, Allah menghantar para malaikat, hati ini adalah milik Allah, maka seseorang tu berusaha untuk nak mendapatkan kesucian jiwa dia
Allah sangat dekat. Seperti mana disebut Al-Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir dia sebut dalam syarah berkaitan dengan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ada disebut berkaitan Luqmanul Hakim, rajulan salihan zadal ibadah. Bagaimana Luqmanul Hakim dia mendidik anak dia dalam menyucikan jiwa. Itu Luqmanul Hakim. Imam Ibn Katsir dalam kitab itu dalam kitabnya Nihayatul Bidayah, itu dia menyatakan Luqmanul Hakim seorang yang soleh, rajulan salihan zadal ibadah. Dia ni hebat, rajin buat ibadah, lelaki yang soleh, kuat buat ibadah. Dan qaryatul Naubah, dan dia tinggal di Sudan, ada tempat nama Naubah, tempat situ. Jadi Luqmanul Hakim ni Habsyi, dia orang yang hitam, kulit hitam. Dia hamba kepada Nabi Allah Daud AS. Dia selalu mempesan kepada anak dia berkaitan dengan penyucian jiwa. Sebab itulah dia bila dalam dia berkata, bila kamu berada dalam sembahyang, hendaklah kamu jaga hati kamu. Bila dalam sembahyang, jaga hati. Tengok dia cerita berkaitan hati. Bila kamu di dalam rumah-rumah orang kaya, kamu jaga pandangan matamu. Dalam rumah orang kaya, yang orang kaya lebih daripada mu jaga pandangan matamu. Bukan tak boleh nak tilik, boleh nak tilik hati, tapi takut tak bersyukur pada Allah. Dengan Allah beri nikmat pada kita banyak, tiba-tiba dia ni jadi tak bersyukur. Itu kata Luqmanul Hakim. Bila kamu bila kamu berada bila kamu bergaul dengan manusia, hendaklah kamu jaga lidah kamu. Kata Luqmanul Hakim. Apa lagi? Bila kamu iaitu kata Luqmanul Hakim, bila kamu berada iaitu di kalangan manusia, hendaklah kamu jaga lidah kamu. Dan begitu juga kata Luqmanul Hakim, bila kamu pada hidangan makanan, hendaklah kamu jaga perangai kamu. Luqmanul Hakim kata, kalau pada makanan, hendaklah kamu jaga, kerana perangai seseorang duduk pada makanan. Jadi banyaklah kalau kita lihat para ulama, dia menakar seorang orang soleh, banyakkan mereka itu menjaga hati mereka. Sebab tu Imam Ghazali juga dia nakal dalam kitab Arba'in fi Usuluddin, 10 perkara. 10 perkara penyakit batin ini. Pertama, syarrut ta'am, iaitu banyak makan. Itu yang pertama, syarrul ta'am, buruk makan. Asalnya buruk makan maknanya suka makan, makan yang melampau, yakni sangat gemar pada membanyak makanan. Makan tak apa, tapi banyak makan itu siapa makan menebang itu tak boleh. Kedua, syarrul kalam, iaitu syarruhul kalam, iaitu banyak bercakap. Itu sangat gemar kepada membanyak perkataan. Tak boleh juga cakap, kena ada juga cakap banyak tu boleh, kita nak bersembang dengan kawan-kawan, tak apa, tapi biar zikrullah tu lebih banyak, kata Imam Ghazali dalam kitab yang lain. Ketiga, ghadabun, iaitu marah. Marah tidak bertepat ni. Marah ada itu sifat penyakit batin belaka ni. Keempat, hasadun, iaitu dengki. Dengki ni yang keempat, tak boleh dengki, bahaya. Kalau dengki itu dia akan melahirkan ainin hasidin. Ainin hasidin, yang mana kalau orang tu sakit disebabkan kita dengki pada dia, bahaya. Kita yang menyebabkan, kita yang membuat ainin hasidin pada dia. Sebab penyakit ainin hasidin tidak ada ubat. Sebab itulah dia tengok orang ada nikmat begitu banyak, Allah kurnia kepada dia macam-macam bentuk kurniaan Allah, maka katakanlah hadza min fadli rabbi, itu kurnia Allah Taala kepada dia. Lebih lagi dia orang baik. Orang jahat jangan kata ni kalau tengok orang jahat, orang munafik, orang kafir dapat nikmat banyak hebat, kita kata hadza min fadli rabbi. Jangan tak boleh kata. Sekarang ulama-ulama kata haram, tak boleh. Ni kita tengok orang soleh, rajin ibadah, rajin buat ibadah itu ibadah ni, kita kata hadza min fadli rabbi. Ini kurnia Allah. Sebab malaikat akan berdoa di belakang. Itu. Kelima, bakhlun wa hubbul mal,
Kelima, bakhil dan kasih kepada harta, yakni kikir dan kasih kepada harta. Ini salah satu penyakit yang orang panggil penyakit batin juga, bakhil dan kasih pada harta. Dia akan hurai belaka lepas ni. Kikir, orang panggil bakhil. Satu lagi syuhah, kita telah sebut dah sebelum ni. Bakhil, dia kedekut pada diri orang, dia kedekut dengan orang. Bakhilun. Kalau syuhah, dia kedekut pada diri dia sendiri dan anak isteri dia. Waktu baru lagi. Bakhilun, bakhil, dia kedekut kepada orang lain. Anak-anak dia tu tidak kedekut, tapi dengan orang lain dia kedekut. Tapi syuhah, bakhil juga, kedekut juga orang panggil, tapi dia kedekut dengan diri dia sendiri dan anak isteri dia. Bahkan orang lain pun dia kedekut. Hak paling malangnya, diri dia sendiri dia kedekut. Dia nak beli, nak beli, padahal 5% je mahal beza dengan hak tu. Mahal, dia kata. Padahal untuk diri dia sendiri, bukan untuk dia orang lain, untuk diri dia sendiri, untuk anak isteri dia. Tu tapi dia kira dengan diri dia sendiri. Itu panggil syuhah. Syuhah itu dah sebut dalam Al-Quran. Keenam, hubbul jah, iaitu kasih kepada kemegahan, kemasyhuran. Ni kemuncak. Kasih kemegahan ni kemuncak. Ni kemuncak penyakit paling tinggi sekali Imam Ghazali letak. Sebab apa? Sebab manusia ni bila ada harta banyak, rumah besar, kereta besar, apa lagi besar-besar belaka ni, hebat-hebat ni, dia tak mau benda lain dah. Dia nak soho sekali. Tu. Walaupun dia nak urut pun, dia tak nak soho. Tu. Walaupun dia jahat pun, dia tak nak soho. Sedangkan kalau kita tengok kehidupan dunia, dia dah habis nak makan tu, tapi dah boleh, dia nak soho juga. Dia ada nak soho. Tu hubbul jah, iaitu kasih kemegahan, kemasyhuran, penyakit yang sangat bahaya. Ketujuh, hubbud dunya, yakni kasih pada dunia, yakni dunia tidak memberi manfaat selepas mati. Kedelapan, takabbur, yakni membesar diri. Kesembilan, ujubun, iaitu hairan diri, rasa diri lebih, sebab hebat, rasa diri ni hebat pada orang, duk khoya tentang diri sendiri. Itu. Kesepuluh, riaun, riak, yakni martabat, menuntut martabat pada hati makhluk supaya boleh kemegahan padanya. Jadi yang ke-10 ni riak, nak menunjuk-nunjuk pada orang supaya manusia ni puji dia, hebat dia begini, bagus begini, nyakit tu, na'udzubillah min zalik. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil, balik, yang berkehendak pada kemenangan di dalam negeri akhirat, menyucikan hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakkaha, dan sesungguhnya telah dapat kemenangan, iaitu seseorang yang menyucikan akan hati mereka itu daripada sifat kecelaan. Jadi Imam Syekh Abdul Samad Falimba ni, dia menyatakan wajib atas tiap-tiap mukallaf ni berusaha membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati. Sifat tu dia akan mari. Sebab sifat hak dalam batin ni, sifat-sifat hak disebut Imam Ghazali itu dia akan mari pada diri seseorang, tak kira siapa saja. Itu atas pada orang pula, atas pada seseorang, atas pada individu pula. Seorang tu nak tepi macam mana, nak tepi ataupun nak menerima. Kalau nak menerima, itu suatu kecelakaan. Kalau dia menepi, itu saadah, itu bertuah. Mari sifat riak, tepi. Apa lagi? Mari sifat ujub, dia tepi. Mari sifat hadak molek ni, hak 10 tadi tu, dia tepi. Dia tepi, dia buang dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tu. Maka saadah, bertuah orang. Sebab semua kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kita ni akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah saudara-saudara kita, jiran tetangga kita. Kalau kita tengok surah kita ni lah, kita boleh bilang tu seorang baru ni, iaitu arwah Pak Haji kita, tu sebelum ni Pak Haji Daud kita, banyak sebelum ni banyak dah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tapi alhamdulillah kedudukan mereka itu dalam ibadah sembahyang berjemaah, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka ni semua ditempatkan bersama orang soleh, iaitu kerana sentiasa meninggikan syiar agama Allah, iaitu sembahyang berjemaah. Jadi semua mereka ini mati. Orang sekian haul, yakni orang mengelilingi kita.
maka kita akan bertemu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak yang penting sekali, membuang sifat-sifat yang tidak baik. Iaitu Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah taala menyatakan, sebelum engkau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kamu usaha menjadi hati kamu salim. Hati salim ni hati yang sunyi daripada penyakit. Walaupun ada tapi tepi, belawang. Belawang tu yang kita dah sebut dah sebelum ni, hazan ibadah. Imam Nawawi kata ibadah. Kita mari sifat wujud, mari pula. Pada kita tepi dah, maka mari pula. Itulah aqabah. Aqabah ni yang kita dah sebut juga gangguan. Orang panggil bonggok-bonggok di jalan yang kita selalu sebut. Kita jalan di atas jalan raya, kita tak nak jalan laju kalau ada bonggok di atas jalan. Maka begitulah dalam kita menjalankan ibadah pada Allah, kita kena tilik semua. Ada kedok sifat aku wujud, sifat ni ada kedok. Sebab kalau ada sifat-sifat begini, bimbang. Kita buat ibadah pada Allah, takut ibadah kita tu jadi haba'an mansura, debu berhamburan, sia-sia. Tak ambuh begitu. Sebab tu Rasulullah sebut, berapa ramai manusia sembahyang di waktu malam, tapi Allah Ta'ala tidak menerima ibadah dia di waktu malam. Bila sahabat bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Kerana mereka itu sifat-sifat mereka itu ada. Banyak lagi lah Rasulullah sebut, di antaranya ujub. Mereka ni ada sifat ujub, riak, mereka bangga, sombong, dan mereka pula iaitu banyak lagi lah yukti jiranaha, mereka menyakiti jiran mereka. Itu tersabit juga. Jadi berapa banyak, sebab amal soleh ni tidak mestinya Allah Ta'ala terima. Sebab kena tengok, nak jadi syarat jadi amal soleh tu kena tengok macam mana. Nak dikatakan amal soleh, nak mendapat kemenang di akhirat kelak, kena tengok yang saya sebut juga sebelum ni. Seperti mana nakal Imam iaitu Imam dalam kitab tafsir Al-Iman Al-Qurtubi rahimahullah taala, iaitu bahkan Jaril Ibnul Umairah menyatakan bahawasanya, iaitu al-a'malu al-mutabaqatu fi kitabillah wa sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Nak dikatakan amal soleh tu kena tengok, hari-hari kena tengok, iaitu amalan, perbuatan kita, ibadah kita pada Allah ni al-munabaqatu, yang al-mutabaqatu, bukan munabaqatu, iaitu al-mutabaqatu, yang berbetulan dengan syariat kitab dan Al-Quran wa sunnah, dan sunnah Nabi SAW. Tengok situ ada ke tak sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi SAW, Nabi memperbanyakkan yang sunnah, Nabi memperbanyak hak wajib tu Nabi tu dah, tapi Nabi jaga hak yang haram, penyakit-penyakit begini ni. Ada ke tak? Kalau tak ada, menepati dalam Al-Quran, menepati sunnah Nabi SAW, kata Imam Ibn Jari rahimahullah ta'ala, itulah dikatakan amal soleh. Tu amal soleh, memang saya tahu amal soleh, tapi ni sifat ni payah masalah ni. Masalah kena payah sifat ni. Cakap boleh lah, contoh kita buat misal, kalau ada orang kata begitu pada kita, maka para ulama menyatakan ambil pandangan Imam Nawawi. Imam Nawawi menyatakan, Imam Nawawi apa lagi, Imam Al-Ghazi, banyak lagi ulama-ulama lain, Syekh Abdul Salam, dia menyatakan kita berjuang membuang sifat-sifat ini, itulah jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Sebab itu hawa nafsu, orang panggil jihadul akbar, jihad yang paling besar, iaitu membuang sifat-sifat yang tidak baik dalam hati seseorang. Itu dalam hati kita sendiri kalau ada sifat-sifat ni, na'udzubillah min zalik. Itu yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya telah dapat kemenangan orang yang telah menyucikan jiwa. Ini janji Allah. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahil haq. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar sama sekali. Allah Ta'ala sebut ya ayuhan nas, Allah Ta'ala sebut ya ayyuhallazina amanu saja, tapi ayuhan nas, Allah Ta'ala nak beri peringatan juga kepada manusia. Sebab apa? An-nas, kerana ada di kalangan manusia ni yang dekat dengan Allah. An-nas, ada manusia ni jauh dengan Allah. Ada manusia ni pertengahan, kadang-kadang rajin buat ibadah, kadang-kadang malas. An-nas, ada manusia ni sangat-sangat dekat dengan Allah. Sebab An-nas, Allah Ta'ala sebut amanu. Amanu ni macam bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya Allah Ta'ala sebut amanu di situ menunjukkan bahawasanya khususnya orang yang beriman, dia percaya dah. Tapi An-nas,
hak ni Islam tapi lalai, tapi masih nak mengguna iaitu peraturan lain yang selain daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mari Allah Taala kata tu, ya ayuhan nas inna wa'dallahi alhaq, sesungguhnya janji Allah Taala benar. Sampai sekali lebih lagi Allah Taala mengguna lafaz qad dan aflaha, sesungguhnya telah mendapat kemenangan seseorang yang menyucikan hati mereka itu dengan sifat kecelaan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, dan bersih itu setengah daripada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bersih jiwa itu iaitu daripada sifat kecelaan itu setengah daripada tanda seorang tu ada iman dalam hati dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dan difaham daripada hadis ini bahawa sempurnalah iman itu, bahawa menyuci hati daripada sifat kecelaan dan membaik hati dengan sifat kepujian itu adalah tanda kesempurnaan iman seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak inilah yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya. Dia menyatakan bahawasanya hak inilah kebahagiaan seseorang itu akan bertemu dengan Allah ketika di alam barzah, kerana di alam barzah seseorang itu akan menjawab dengan keimanan. Ketika itulah ada disebut oleh ulama dalam kitab lain. Dia kata bila orang tu buang sifat-sifat hadap baik, usaha dan membaik hati di sifat kepujian, maka di dalam akhirat dia akan dapat kemenangan. Mana dia akan dapat jawab soalan muka nakir. Sebab muka nakir, sebab jawab soalan jawab muka nakir ni tak boleh jawab dengan kita jawab sekarang ni. Hari ni kita tanya puak munafik, puak orang kafir dan sebagainya, kira orang malah buat ibadah, kita tanya ma rabbuka, taubat dia jawab Allah. Ma dinuka, taubat dia jawab Islam. Ma ikhwanuka, taubat dia jawab saudara Islam, saudaraku. Tapi bila di alam barzah, atani malakani fayaqaidani, bila dua orang malaikat datang, fayaqaidani, menduduk mereka itu keduanya, lalu dia menyoal ma rabbuka, ketika itulah dia menjawab dengan keimanan, yang mana keimanan itu disempurnakan dengan sifat-sifat yang baik semasa hidup di atas dunia. Itu sifat yang baik, dan dia membuang sifat-sifat yang tidak baik. Itu yang disebut oleh para ulama seperti mana Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Al-faslul awwalu fi syarut ta'an. Ni baru nak sebut. Dia sebut hak 10, baru nak uras sesa pula hak 10 daripada 10 tu. Bulan bab yang pertama pada yang mengatakan syarut ta'an, buruk pada makan itu. Jadi sekali dulu mudah-mudahan kita dapat iktibar dan beramal pada disebut ulama dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jibna bil 'afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.